استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى ذات النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى والدنا شامل الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idastumfirtum fanfiru kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Pertamanya dan selamanya marilah kita lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia di hari yang pertama pagi tahun 1436 Hijriah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Tuan Kuasa Surau, Sahibul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, ustazah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Walaupun pada hari Selasa yang lalu saya dah hadir ke sini. Jarang satu tempat seminggu mai 2 kali. Kalau ada tempat lain tahu dia komplain, siapa ustaz pergi sana sampai 2 kali. Tempat kami ustaz tak ada nak main. Baik, insya-Allah kesempatan yang Allah izinkan pada pagi ini atas permintaan cikgu minta saya membicarakan tentang hijrah. Di kitab yang saya bawa ni lagi tebal. Kitab ini kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Rakhib Maktum Mubarak Furi. Di antara kitab sirah yang terbaik, kerana kitab sirah ini ialah kitab yang terhasil daripada pertandingan menulis kitab sirah. Jadi bertanding menulis kitab sirah. Jadi Syekh Mubarak Furi ini dia menulis dan kitab dia telah memenangi menang. Jadi dia buat kajian dari beberapa sumber. Dia ambil kitab-kitab dan kitabnya telah memenangi pertandingan penulisan sirah dunia, seluruh dunia. Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Dia kata kajian ini dipersembahkan kepada Rabita Al-Alami Al-Islami dan merupakan karya ke-9 daripada himpunan kitab Risalah yang saya usahakan. Jadi dia masuk pertandingan penulisan sirah. Jadi ada beberapa perkara dalam kitab sirah ini yang kita tengok dan lebih tepat. Sebab benda sejarah ni dia kadang-kadang dia ada yang kurang tepat, tapi siapa pun tak boleh nak menentukan kesahihan sebab benda dah lepas.
Kan? Orang kata hantuah gini terjun dalam lubang taik kah? Betul kita pun tak kenal hantuah. Nah, baik. Sebab Kedah lagi banyak hang. InsyaAllah saya ambil dalam bahagian hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sirah ini dia ada lebih, dia bila mengaji sirah ni dia mengaji ya, bukan ceramah. Jadi dia akan sebut contoh pengepungan rumah Rasulullah malam hijrah. Dia sebut penjenayah besar Quraisy sepanjang hari menghabiskan masa mereka melakukan persiapan untuk melaksanakan rancangan yang telah dipersetujui di Parlimen Mekah Darun Nadwah. Untuk tujuan itu dipilih 11 orang. 11 orang merupakan ketua-ketua penjenayah untuk melaksanakan misi tersebut. Jadi dia sebutlah, diketuai oleh Tun Abu Jahal. Tun Abu Jahal bin Tun Hisham. Tan Sri Al-Hakam. Hebat ni. Tan Sri bin Abi Al-As. Uqbah bin Abi Muayyad. Tu kalau mengaji sirah. Ada orang kata boring Ustaz. Isteri saya tegur, dia ikut saya pergi satu kuliah sirah. Saya baca, dia kata, awak yang abang duk baca satu-satu, abang mengajak sirah, bukan ceramah. Kalau ceramah tak gaduh. Ceramah okey, orang yang kepung Rasulullah 11 orang, tak cerita dah. Tapi bila kita mengaji sirah, kajian, kita sebut satu persatu. Dalam ni disebut umur Rasulullah ketika mati 60 tahun 4 bulan 3 hari. Itu baru kajian sirah, baru mengaji. Macam ustaz tadi mengajar mengaji betul tu, sarah, nahu. Tu pondok betul tu. Kita pun hangguk. Ya. Seronok tu mengaji. Tu mengaji. Ada pun mengaji pondok gitu lah. Ada 11 orang. Annar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah al-Aswad, Taimah al-Adi, Abu Lahab. Lain. Abu Jahal lain, Abu Lahab lain. Abu Lahab takat Tan Sri lah. Abu Jahal Tun. Ubay bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjaj, saudara Nabih bin Munabih Al-Hajjaj. Berkata Ibnu Ishaq, setelah malam mulai gelap, mereka pun berkumpul di hadapan pintu rumah Nabi, mengintai-ngintai bila baginda akan tidur agar mereka dapat terus menyerbu. Awak tak sebut tu ni dipanggil samsing tai kucing. Kita mengaji sirah, kita tengok. Tu dalam hijrah. Setelah keputusan yang nekat telah dibuat untuk membunuh Nabi, Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi dan memberitahu tentang perancangan Quraisy. Tu dalam mengaji sirah. Maknanya hijrah Nabi ini telah disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perancangan Allah. Maka Jibril bagi tahu melalui wahyu kepada Nabi tentang perancangan Allah, telah memberikan keizinan supaya Nabi keluar. Tu tuan-tuan kena faham yang tu. Atas izin Allah Nabi keluar dan menetapkan masa hijrah. Itu dengan katanya, Jibril, malam ini jangan tidur di atas tempat tidurmu yang biasa engkau tidur. Ni Jibril bagi tahu. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bergegas Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar ketika tengah hari panas terik untuk merancang bersama. Ada perancangan. Walaupun Nabi dapat bantuan daripada Allah, tetap ada perancangan. Ni kita ni ustaz tak menang-menang lagi. Contoh. Mesti ada perancangan. Perancangan yang teliti. Rasulullah pun yang merancang bersama Sayyidina Abu Bakar peringkat hijrah, rancang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak kala kami sedang duduk dalam rumah Sayyidina Abu Bakar ketika tengah hari rembang. Rembang perkataan dia. Sebab yang terjemah kitab ni ialah adik kepada Syekh Faisal Muhammad Ramzi Omar. Kitab ni asal kitab Arab, adik Syekh Faisal terjemah. Tengah hari rembang. Dia orang Kedah. Dia pun kata rembang. Seorang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar,
Itu Rasulullah datang berselindung muka pada waktu yang tak pernah orang datang. Waktu tengah hari rembang ni, orang tak pernah main. Nah, sebab itu dalam fiqh disebut, kalau nak pergi ziarah orang, jangan pergi tengah hari rembang, jangan pergi awal pagi, jangan pergi lewat petang, jangan pergi tengah malam. Hak tu nak pergi waktu mana tak payah pergi ya? Dah semua tak boleh pergi ustaz. Maksud dia, waktu-waktu orang peak time ni orang sibuk. Kalau nak pergi boleh pukul tali dulu, pukul telefon, SMS kan. Hari ni hari cuti mak hijrah, kita nak pergi rumah mak menakan kita kat Baling, SMS, ni kami nak pergi rumah ni. Kalau dia jawab, pi. Kalau dia tak jawab, jangan pi. Barangkali dia tak ada ataupun dia tak mau jawab. Sebab tu dalam Islam, kalau pergi rumah orang, bagi salam kat 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Balik ni, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Ambil tasbih pula, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak cukup, pergi jenguk kat belakang pula. Naik tak buka nyok tengok. Oh, hang ada no. Tahu pasal apa dia tak jawab? Dia baru bergaduh dengan bini, berdomel muka. Masa tu dia boleh pakat. Dia bawa syuk kat bini dia. Bini mah. Tadi bergaduh ni boleh pakat pula. Islam. Tu dia Islam ajak. No? Lepas tu kalau nak buka pintu pun ada cara. Duduk di tepi. Kalau di sekolah saya mengajak suruh, jangan pergi duduk depan tu. Dia buka-buka, Allah, laki dia dah buat apa. Islam abang duduk di tepi, bagi salam 3 kali. Islam ajak. Ni kita duduk betul-betul, dia buka-buka. Cucu baru duduk rek tilam. Tok tengah duduk tekan apa, tang ke dada awal semua ada. Duduk di tepi bagi salam. Tu kalau kita mengaji selamat. No? Baik. Tak kala kami sedang duduk, datang Rasulullah. No? Kemudian lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, tentu pada saat begini dia datang kerana dapat perintah. Makna Sayyidina Abu Bakar ni the close friend, sahabat yang paling rapat. Dia tahu kan, kita kawan-kawan hak rapat pun cara berjalan mai tu kita tahu dah. Tu gaduh dengan bini tu, contoh. Makna Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang paling akrab. Sebab tu saya sebut, kalau orang baca khutbah, Tok Imam sebut ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Title itu dapat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas Rasulullah ni tak lawanlah, manusia yang paling bertakwa. Kenapa Rasulullah dipanggil manusia yang paling bertakwa? Manusia yang paling takut kepada Allah. Pada masa yang sama, dia tidak menggunakan kesempatan walaupun Allah memilih dia sebagai kekasih. Tu takwa Rasulullah tinggi tuan tu. Kita kalau baik dengan orang kan, kita ambil kesempatannya. Saya pun kalau baik dengan Datuk Mukris, saya tak main kuliah dah hari ni. Ni dia nak pergi Turki ni, saya mesti ikut kan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengambil kesempatan. Apa bukti? Ada bukti. Dalam kitab ni pun ada sebut, ketika Rasulullah nak meninggal dunia, datang tawaran. Jibril, setiap Nabi yang nak meninggal kebanyakannya akan beri tawaran. Dengan tawaran, nama apakah kamu nak dikenali ketika kamu nak meninggal? Ketika kamu meninggal nanti, umat kamu akan kenal kamu. Sebelum tu, Nabi lain diberi tawaran. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima tawaran. Nabi Ibrahim kata, kalaulah Allah yang beri tawaran, saya nak memilih nama Ibrahim Khalilullah. Khalilullah itu sahabat yang paling rapat. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Isa, Musa Ruhullah. Kerana roh yang ada di sisi Allah ditiupkan. Banyak lagi gelaran. Sampailah giliran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi datang memberi tawaran. Ini tawaran yang terakhir akan diberikan oleh Allah kepada para nabi.
dengan nama apakah kamu nak dikenali ketika kamu meninggal nanti? Nabi manusia yang paling tawaduk dan paling takut kepada Allah. Nabi minta, wulidtu yatiman wa aishtu faqiran. Aku dilahirkan sebagai anak yatim. Wa aishtu faqiran, aku hidup susah. Tang ni saya nak buat pembetulan sikit. Saat ni tuan-tuan susah. Tuan-tuan kata, Nabi pun susah, jadi saya ikut Rasulullah. Pembetulan dia tang mana? Pembetulan dia, Nabi minta untuk jadi susah. Kita ada mau jadi susah? Main dengan CRV balik naik motor mau? Kita tak pilih jadi susah. Nabi memang dia nak jadi susah. Tu beza tu. Jadi Nabi Aishtu faqiran, maka dia beritahu kat Jibril, kalau begitu aku nak umat aku kenal aku dengan anak yatim, yatiman wa faqiran. Nabi minta tu. Kita kalau sultan nak bagi pingat, kita nak minta apa? Atas lagi pada tun ada. No? Atas lagi pada tun. Nabi dak tawadhu, zada ilman tawadhu'an. Terus Jibril persembahkan akan permintaan Nabi itu kepada Allah. Allah pesan kepada Jibril, izan ya Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, anta Habibullah. Tu gelaran Habibullah kepada Nabi, gelaran yang Nabi tak minta, Allah bagi terus. Sebagaimana nama Nabi kita Muhammad. Jangan sebut Muhammad. Muhammad baru dapat pahala. Nama itu special diberikan oleh Allah. Sebelum itu tak ada orang nama Muhammad, melainkan Nabi pakai nama tu dulu, baru orang lain ikut. Begitu juga gelaran Nabi kita Muhammad Habibullah. Gelaran itu Nabi tak minta, yang special diberikan oleh Allah atas sifat tawaduk Nabi. Sebenarnya Nabi minta apa? Yatiman dan faqiran. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, lalu demi Allah tentu ada pada saat begini dia datang kerana perintah. Kata Sayyidatina Aisyah lagi, lalu sampailah Rasulullah dan baginda meminta izin untuk masuk serta diberi keizinan. Rasulullah minta izin walaupun rumah siapa? Anak dia. Setelah masuk, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, keluarkan siapa yang ada di sisimu. Jadi mana-mana hak tak berkenaan boleh keluar saat. Sayyidina Abu Bakar menjawab, mereka itu semua keluargamu ya Rasulullah. Kata baginda, jadi nak bagi syarat penting. Rasulullah bukan tak tahu keluarga semua Aisyah kan, tapi apa, nak bagi tahu kata ni benda penting. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa, ni semua keluarga. Maka kata baginda, aku telah diberikan keizinan untuk keluar. Abu Bakar berkata, adakah aku akan menemanimu ya Rasulullah? Terus keluar kalam. Terus bila Rasulullah kata, aku telah diberi keizinan oleh Allah untuk keluar hijrah, kalam Sayyidina Abu Bakar, adakah aku akan menemanimu ya Rasulullah? Bahasa ni kena faham tuan-tuan. Bukan bahasa, saya nak ikut sekali. Korang cantik tu, betul lah, orang nak ajak kita bawa pula BMW 7 Series tengah juta, Exit contoh. Dia kata, saya nak pergi Kuala Lumpur, saya nak ikut. Jadi hak tu nampak mengada-ngada sangat kan. Bahasa ni tuan-tuan, kalau kita mengaji sirah, sebab tu saya sebut dia kata tempat mengaji sirah, mengaji tafsir. Pasal apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak akan berkata Rasulullah melainkan wahyu. Maknanya setiap gerak laku Rasulullah, perkataan, semua wahyu. Maka kita mengaji sirah, mengaji bab Rasulullah, maka wahyu. Tengok bahasa. Adakah aku akan menemanimu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya benar. Tu cara bahasa. Seronok tuan-tuan kalau betul-betul kita tengok gaya bahasa. Setelah merencanakan rancangan hijrah, Rasulullah pun pulang ke rumah untuk menanti tibanya malam. Maka
di malam itulah yang saya sebut tadi, kepung rumah. Pagi ni kita mengaji sirah. Berkata Ibnu Ishaq, setelah malam mulai gelap, mereka kumpul di hadapan rumah Nabi mengintai-ngintai bila baginda akan tidur agar mereka terus menyerbu. Yakin benar mereka bahawa misi tersebut akan berjaya. Jadi mereka kata berjaya lah. No, mesti berjaya ni. Puak ni lah hak sebelah orang tadi ni. Sehingga Abu Jahal dengan nada mempersenda dan angkuh berkata kepada semua teman-teman hak sebelah orang tadi, dia kata apa? Muhammad mendakwa kalau kamu ikut dia, maka kamu akan menjadi raja orang-orang Arab dan A'jam. Arab A'jam selain daripada Arab. Kemudian setelah mati kamu akan dibangkitkan, dijanjikan untuk kamu syurga. Perli kan? Dijanjikan kepadamu syurga seperti taman-taman di Urdun, di Jordan. Masa ni dia sebut perkataan Urdun ada dah. Aduh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi melawat di antara tempat di sana tu, di Jordan, memang elok tempat dia. Kalau kamu tak sanggup mengikutinya, dia berupaya menewahkan kamu. Kemudian selepas kamu mati, akan dibangkitkan dan sediakan kepada kamu neraka yang akan membakar kamu. Tu bahasa Perli Abu Lahab pada kawan-kawan dia. Sebab dia yakin dah malam ni mereka dapat. Sebab dia cerita ni tuan-tuan, dia bermula daripada awal mereka perancangan untuk membunuh Rasulullah. Itu last. Maka itulah detik yang terakhir nak melaksanakan jadual pelaksanaan misi tersebut, iaitu setelah berlalu separuh malam. Oleh itu mereka pun bersengkang mata menanti tibanya saat. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan di tangannya kekuasaan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendaki. Dia dapat melindungi segala-galanya. Maka dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30 telah dinukilkan perancangan Allah lebih hebat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir musyrik menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, karena Allah adalah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Maka sampailah saat dan ketika, walaupun dengan persiapan yang cukup lengkap oleh pihak Quraisy untuk melaksanakan rancangan, namun mereka menemui kegagalan yang menjijikkan. Di saat yang genting ini Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Talib, cerita, tidurlah di tempat tidurku berselimut dengan selimut Al-Hazrami yang berwarna hijau ini. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa yang buruk terhadapmu. Kebiasaannya Rasulullah akan tidur dengan menggunakan selimut tersebut. Selimut Hazrami, kalah hijau. Sayyidina Ali kata selimut. Dia suruh Sayyidina Ali selimut. InsyaAllah dia kata, dengan kamu selimut dengan selimut ini atas izin Allah, akan selamat. Kemudian Rasulullah keluar dan memecah barisan mereka. Baginda mengambil tanah pasir yang ada di situ dan menaburkan di atas kepala mereka. Ni cerita. Allah telah menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat baginda. Sambil melakukan begitu Rasulullah membaca ni ayat. Ayat apa? Surah Yasin yang ke-9. Ni yang duk baca pi padang besar, lalu depan UPP waja'alna laki duk waja'alna, bini sengak lah berasiam tak ada 100 kilo kan. Laki kata hang sambung, tak boleh bang, cik tak. UPP tolong sambung, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsir. UPP tolong sambung. UPP kita buka bonek. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.
Tutup. Rasulullah keluar, Rasulullah ambil pasir, Rasulullah tabuk atas kepala mereka. Mereka tak nampak. Rasulullah baca ayat ni. Ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah ambil segenggam pasir, Rasulullah bubuh atas kepala Abu Jahal. Pasal apa bubuh atas kepala Abu Jahal? Pasal apa bila jaga pagi, dia jaga selepas Rasulullah keluar, tengok pasir duduk atas kepala dia pun gabus pelan-pelan. Rasulullah nak bagi dua isyarat. Isyarat yang pertama, aku boleh pancung kepala hang, bukan takat buh pasir. Pancung pun boleh, hang lena dah, jadi aku buh pasir. Nak abang, aku bukan pembunuh, aku pendakwah. Satu syarat. Cantik. Tapi nama kata Abu Jahal ni tak payah. Dia bukan takat fi qulubihim maradun. Tak, dia khatamallahu ala qulubihim. No? Yang kedua, isyarat yang kedua, pasal buh atas kepala Abu Jahal sebab dia general. Jadi perebek Mak Sabun kata, Rasulullah bubuh atas kepala general pun general tak sedap, tambah kami lagi tak sedap. Jadi Abu Jahal tak boleh nak kata apa. Kalau bubuh pasir tu atas perebek Mak Sabun, perebek Mak Sabun tu makan penampak tambang dia pun pergi balik lah. Hang bodoh, lena tak sedap sampai Rasulullah bubuh pasir atas kepala, tapi duduk atas kepala general tak kata apa, gabus pelan-pelan. Rasulullah nak didik. Nak didik senang aja. Dengan dua benda tu pun kalau dia faham, tapi tak payah. Tinggallah mereka yang mengepung itu menanti tiba saat yang ditentukan. Di saat semakin hampir waktu yang ditetapkan, ternyatalah kepada mereka kecewa dan gagah. Seorang lelaki yang tidak bersama mereka telah datang memberitahu. Sebelum itu dia memerhatikan di pintu rumah. Rupanya tengah daripada duduk kepoh sebelah orang tu, ada lelaki yang duduk tengok daripada pintu rumah. Macam ni lah. Ada dia duduk tengok ke pintu kita mengaji lah. Contoh. Tengok mereka ni apa ni, sat makan, sat masuk balik. Kan? Hak tadi ustaz tu seluh, hak ni derah pula. Jadi gitu. Rupanya dia duduk tengok seorang lelaki tidak bersama telah datang dan beritahu mereka sebelum itu dan memerhati dari pintu rumahnya. Apa yang kamu nantikan? Mereka jawab, Muhammad. Katanya, kecewa dan rugilah kamu. Demi Allah, Muhammad baru saja melintah. Wallahi, dia pindah. Hamba nak tunggu datang baik. Gitu lah. Dan menaburkan tanah di atas kepala kamu, kemudian dia pergi menunaikan urusannya. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak melihat pun. Tak percaya, tak ada pun. Lalu segeralah mereka membuang tanah di atas kepala mereka. Namun mereka mengintai dari celah pintu dan lihat Ali sedang tidur. Mereka berkata, demi Allah Muhammad ada. Tuh, dua ada. Sedang dalam selimut Hazrami kala hijau lah. Saya tak ubah ni. Saya kata ustaz baca hijau pula dah. Tapi ada tempat dia kena terserup kala. Payah lah tuan-tuan. Kala pun dia pemarah. Baik, apa yang kamu nanti? Jadi dia kata, kamu dah kecewa. Lalu segeralah mereka membuang tanah. Lalu dia kata, demi Allah Muhammad ada di dalam sedang selimut. Tetapi Allah mentakdirkan mereka terus juga menanti seperti tadi sehinggalah pagi. Dia tak pergi sabu. Tak sabu. Cerita sirah betul ni. Tak sabu, tunggu sampai pagi. Dia pun tak percaya tu. Hak Samad yang beritahu tadi tu, dia pun tak percaya. Mengarut. Kami tu sebelah orang hang tengok ni. Tun Abu Jahal, Tan Sri, apa semua. Kan hang duk mai abang dan Nabi Muhammad. Dia pun tak percaya, dia pun tunggu sampai pagi. Ni cerita sirah. Tuan bayangkan kalau saya duk mengajak ni nak habis kitab ni. Masjid Kuala Kedah. Masjid Kuala Kedah baru habis. Tajuk ni. Baik, tapi dia seronok sebab kita dapat tahu yang sebenar. Yang sebenar. Oh gitu nama kan. Ada banyak lagi dah. Rasulullah meninggal bila. Baik. Jadi setelah mereka mendapati Ali, jadi setelah mereka tunggu sehingga pagi dan Ali pun bangun dari tempat tidur, dan setelah mereka tengok Sayyidina Ali, mereka pun bertanya tentang Rasulullah. Ali menjawab, aku tak tahu. Lihat. Dari gua Rasulullah meninggalkan rumahnya pada 27 Safar
tahun 14 kenabian. Yang ni tuan-tuan, kan, tu yang nasyid ma'al hijrah, kan, yang disebut apa, tarikh hijrah, perjalanan Rasulullah. Dia bukan satu hijrah. Satu hijrah hari ni dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ambil sempena buat tarikh, tapi bukan Rasulullah berhijrah. Satu hijrah tu dalam nasyid tu tak betul tu. Dia kata Rasulullah berhijrah pada satu hijrah, itu tak betul. Dia Rasulullah meninggalkan rumah pada 27 Safar tahun 14 kenabian, bersamaan 12-13 September 622 Masih. Dari rumah baginda terus menuju ke rumah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mereka berdua meninggalkan rumah Sayyidina Abu Bakar dari pintu belakang untuk keluar dan segera ke Mekah sebelum terbit fajar. Itu cerita dia. Maknanya 27 Safar. Nanti Rasulullah akan sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Belum sampai ke Madinah. Masa tu Madinah bukan nama Madinah ni, nama Yasrib. Memandangkan Nabi SAW menyadari bahawa orang Quraisy akan berusaha keras mencari, dan jalan yang akan ditumpuan ramai ialah jalan utama Madinah menuju utara, maka baginda melalui jalan yang bertentangan. Jadi Nabi tak pakai highway. Nabi masuk kok ni, hutan kelapa sawit. Ustaz tu kata tadi nak jual 12 juta, siapa nak beli? Ustaz tadi dia kata dia nak pergi tengok ada orang nak jual tanah. Tuan-tuan ingat cerita Cina mana nak jual 90 relung 12 juta. Jadi kata ustaz tadi tu, Ustaz Harudin tadi, nak beli nak buat pondok, tapi keliling tu nak buat rumah. Jadi saya pun duk berniat salah satu rumah Ustaz Osman lah. Boleh lah kalau buat lagu tu. Indonesia dia buat lagu tu lah. Dengar bunyi 12 juta, mati 4 kali pun tak boleh beli lagi. Bukan cara lagu tu. Dia offer lah. Kita beli sebuah, tuan-tuan beli sebuah, jadi keliling tu. Jadi hak tanah kita bayar. Jadi bukan dekat 12 juta, 26 juta pun boleh. Tu cara orang Indonesia buat. Baik. Jadi menuju ke jalan yang bertentangan sekali dengan jalan itu, iaitu jalan yang terletak di selatan Mekah dan menuju ke arah Yaman. Baginda merentasi jalan itu sejauh 5 batu sehingga sampai ke sebuah bukit. Tuan, 5 batu jalan kaki, kena ligan. Bukan bawa lepak liat, tak bawa. Kacang kuda tak bawa. Orang tua kita dulu kalau nak pergi berjalan, lepak liat. Mak saya dulu, Allah yarhamah. Ni esok mak, cik main ambil mak pukul 8 pagi. Dia pun naik kereta lepak liat, kacang kuda, kacang pui kan. Mak duk telur abuih. Telur abuih tu bahaya, tak nak sampai Kuala Lumpur dia kentut Allah. Kita kata kat mak duk bawa buat apa mak, cik. Kan R&R banyak mak. Jual belakang, tolak mak ngayah cik. Mak ngayah tak nak jual. Kan? Tuan-tuan tahu apa berlaku? Pipi kat gua tempurung, lori lentang jalan. Duit 12,000. Mak lepak liat mana mak? Lepak liat. Makan kali dengan 2 pisang lepak. Tu dia orang tua beringat no. Depa tahu, depa hidup lama dah. Kita duk belagak, kereta cik 4 jam sampai Kuala Lumpur mak. Dia lentang tak tu, patrol menara tu nak pergi mana? Allahu Akbar. Semalam pun saya sebut dekat masjid tradisi semalam tentang derhaka ibu bapa ni. Saya sebut 2 benda lah. Saya pun teringat mak saya ni. Baru ni saya baca satu khutbah tentang air mata ibu. Tak boleh baca khutbah dah, dia teriak. Pelik ustaz teriak. Saya sebut 2 benda pesan lah. Nombor 1, kita jangan derhaka kat mak pak kita lah. 1. Nombor 2, jangan bagi anak kita ni buat derhaka kat kita. Jangan. Kalau dia buat, maaf lah. Jangan duk keluar kalam. Kesian kat dia. Pasal dia tu kita. Kromosom XXY tu kita. Salah dia, salah kita sebab kita campur hak laki kita dengan hak kita, jadi dia kan. Jadi kalau dia salah, sial tuan-tuan. Tu yang saya cerita dah kan tak tahu
Ada orang lelaki yang umurnya 50 tahun. Kalau cerita jadi ulangan lah. Hak main malam tu, hak tak main ni. Umur 50 tahun. Tapi dia rasa macam ada sesuatu duk mengkelat. Tengah duk seronok tu, jadi tak seronok. Kan? RM2 ni tak payah cakap lah. Kereta 13 biji. Kan? Jadi, pergi dengar satu kuliah ustaz. Ustaz bagi tahu dosa besar, yang paling besar nombor 1 syirik. Yang kedua, derhaka kepada dua ibu bapa. Dia main. Derhaka kepada dua ibu bapa ni dosa yang paling besar selepas syirik. Yang kalau malam Lailatul Qadar Allah buka seluar-luarnya rahmat, main dengan derhaka dua ibu bapa ni, Allah Ta'ala tak ampun. Dia dengar-dengar tu dia main. Rupanya cerita dia, ketika dia umur sweet 17, umur 17 tahun dulu, dia pernah derhaka kepada mak dia kerana mak dia tertumpah klorok kena seluar jin dia. Dia ambil seluar jin dia tu, dia baling muka mak dia. Orang tua tak ada otak sampai bagi kena klorok seluar jin. 17 tahun. Lah ni dia umur 50 tahun, tapi benda tu duk main. Habis kuliah esok pagi, start kereta balik pergi jumpa mak dia. Mak, cik nak minta maaf. Mak dia tahan, awak hari ni pelik kan? Dah. Cik nak minta maaf kat mak, dia tahan selalu duduk balik raya. Mak ampun dah, mak tak ada apa dah. Tu ayat. Tapi yang ni nak bang kat mak mungkin dah lupa. Ketika cik umur 17 tahun dulu, cik pernah baling seluar jin ke muka mak. Cik kata kat mak orang tua tak ada otak. Mak ingat tak? Mungkin mak dah lupa. Tak lupa. Orang tua kata tempat jatuh lagi dikenang, ini pula tempat bermanja. Kan? Tak lupa. Masa tu juga mak dia tarik tangan dia. Mak dia hentak tangan dia. Mak dia kata apa? Tangan ni lah mak nak bawa menghadap Allah Ta'ala. Nak bagi tahu kat Allah, mak takkan ampun dosa. Rupanya tu dia. Ada benda yang special kita minta maaf kat mak kita kadang-kadang. Ingat balik. Saya sebut. Malam pun saya sebut. Kadang-kadang kita tak kata sampai tu. Tak katalah. Tapi ada juga kadang-kadang. Contoh. Kita bawa ayah kita main rumah kita. Kan? Kita dah ada gaji sikit-sikit. Rumah kita baru beli harga 400,000. Mak kita nak kata apa? Mak kita kata, hang beli sampai 400,000 ni. Itu hang duduk di Taman Gurun Jaya tepi surau elok dah. Boleh mak duduk main surau. Hang beli tang ni jauh duduk padang goh ni. Kita kata apa? Dalam hati. Bukan duit mak, dalam hati. Kan? Lepas tu duduk kacau. Balik duduk kata lagi. Lah mak, duit cik kerja. Bukan ambil duit mak sikit pun. Tu. Bahasa tu nampak macam tak ada apa kan? Tapi jangan. Sebab itu fiqh sebut anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik pak kamu. Pasal apa? Sebab kamu tu main kerana pak kamu. Darah yang mengalir dalam tubuh kamu tu darah siapa? Darah pak. Tu yang kata, kalau aku tahu anak buah aku penyek masa kecil bagi mampu dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mak dia kata aku tu terkejut dia. Dia pun minta maaf sungguh-sungguh lah, tak balik duduk rumah mak dia, duduk. Akhirnya mak dia kata, kalau tak asbab hang minta maaf sungguh-sungguh ni, mak tak ampun dah. Lah kali mak dia tak apa, mak ampunkan semua dosa. Alhamdulillah, tenang dia. Dia balik rumah. Rupanya tuan-tuan, anak dia tak hormat dia langsung. Tak hormat. Dia sampai turun kereta, anak dia terus main meluru kat dia. Minta maaf mak, ayah, kami minta maaf. Selama ni kami tak pernah hormat ayah. Kami tak pernah makan sekali dengan ayah. Kami tak pernah dengar. Hasil daripada mak dia dah ampunkan dosa dia. Jadi saya sebut dua benda lah tuan-tuan. Nombor satu, jadi anak yang soleh, taat kepada dua ibu bapa kita. Dan kita sebagai ibu bapa, jangan ada sikit pun rasa tak mau ampun dosa anak kita. Kesianlah kat dia nanti. Atas dunia pun dia kena lah. Padahal benda tu duduk di kita aja. Kita pun pernah buat salah dengan mak kita.
Tak pernah. Kadang-kadang tu macam bahasa saya sebut tadi lah kan. Ada lagi satu cerita, nak buat kenduri. Ini adik-beradik saya nak buat kenduri. Jadi dalam mesyuarat tu abang lah, kambing saya bagi, hak kawan ni bagi sayur, hak kawan ni bagi. Lepas tu ayah pun kata tak apalah, berah ayah. Keluar kalam abang, berah ayah nak bagi tu elok tak? Tu mentang-mentang hang dah gaji besar, hang nak pergi berah hak tak relai. Tahu berah tak relai? Berah tak relai tu padi lah. Hak tak ancuk tu padi lah. Hang bagi menteri kedarah padi. Kan dia ada hancuk 5%, 100%. Dia berkata ada ustaz berah tak hancuk. Hak duk jadi padi tu tak hancuk lagi lah. Boleh kata kat ayah dia, berah ayah nak bagi tu elok tak? Saya kata lah hati yang bagi menteri kedarah padi ya. Geram kita. Bahasa tu kadang-kadang kita ingat biasa. Tuan-tuan faham tak? Biasa. Amoi tak boleh tidur rumah ayah hangat. Tuan-tuan, bahasa. Baru ni kawan saya beritahu, hang jangan sebut ayah hang orang tua. Dia tokai kedai Amat Taib di Pala Batai. Orang pergi kedai dia, mini market dia. Ni beli biskut ni buat apa? Nak pergi hantar kat orang tua hang jaga. Hang boleh kata ayah hang orang tua. Kadang-kadang kita, saya pun kadang-kadang kan nak balik tengok orang tua. Orang tua. Kadang-kadang kita tak jaga benda-benda tu kan. Kita rasa biasa. Dia ayah kita, bukan orang tua. Orang tua tu tak syok, tak elok kan. Baik. Tuan, kita sambung balik lah. Tak habis lah. Corner jauh sangat. Baik, tapi rasa benda-benda tu penting yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Baik, jadi bila Nabi keluar, baginda terus menuju ke rumah. Memandangkan Nabi menyadari bahawa orang Quraisy usaha cari, Nabi pakai jalan lain. Baginda merentasi jalan sejauh 5 batu sampai ke bukit yang nama Bukit Sur. Bukit ini agak tinggi dengan batu yang keras serta laluan yang sukar untuk didaki sehingga kaki baginda melecet. Allahu Akbar. Kita melecet juga kak pasal kasut kita tumit tinggi Putrajaya, jadi melecet kaki ai. Tapi Rasulullah melecet kerana nak memastikan kalimah la ilaha illallah. Berjalan 5 batu, apa tak bawa dalam hati yang tak seronok. Sebab pasal apa orang nak ligan aku? Mekah ini bumi kelahiran aku. Aku tak ada buat apa. Tapi ini perancangan dan takdir Allah. Kalau kita baca sirah ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah ni, takat perjuangan kita ni tak ada apa. Terus duk heran, awak apa awak? Saya kata kat saya, duk buat ceramah orang tak main. Buatlah. Saya kata nak bagi orang main senang. Bayar seorang RM50. Penuh. Keluar radio 3. Surau Gurun Jaya akan bagi duit seorang RM50. Ceramah Ustaz Osman hari Sabtu. Penuh. Jam tak mana, Sungai Buloh jam dah. Sungai Buloh jam dah RM50. Hak kawan ceramah bagi sikit lebih lah. Lawak tau. Ya. Dikatakan bahawa baginda sengaja berjalan sepanjang jalan di atas hujung kaki. Allah, saya baca ni macam nak keluar yang mata. Berjalan ginjak. Ini sirah. Kita ingat kok berjalan relax kan. Lenggang kangkung dak. Ginjak. Cerita sejarah ni. Berjalan hujung kaki agar tidak kelihatan jejak kakinya, kerana itulah kaki baginda melecet. Kok tu. Sebab dia tak mau bagi orang ikut. Apapun yang dikatakan, namun semasa mereka sampai di Bukit Abu Bakar, memapah baginda dengan besar payah hingga akhirnya sampailah ke sebuah gua di puncak bukit yang disebut sejarah sebagai Gua Sur. Tuan-tuan, ini sirah. Tuan-tuan nak kata apa? Saya tak kata apa dah. Perjuangan Rasulullah tak padan dengan kita tuan-tuan. Tak padan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kita jangan sampai burung cak hak pi padam yang api membakar Nabi Ibrahim tu. Burung cak tu kata, aku lepas daripada aku bawa ayat lamparu, menatang lain gelak. Dia tahan bawa ayat lamparu nak pi padam Nabi yang bakar
bakaran tu besar surau ni. Jadi kalau hang bawa ayat lampau, tak dan sampai hang pun jadi buroncak panggang. Tapi burung kata apa? Aku sudah boleh jawab dengan Allah. Bukan Allah nak tengok bawa ayat banyak, tapi usaha. Jadi kita tuan-tuan, termasuk saya, apa usaha kita? Jangan sampai buroncak atas, aku lepas dah. Tolonglah agama. Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Beroncak atas aku lepas dah. Tu saya kata kalau hampa teruk daripada beroncak, hampa tak tolong langsung. Tapi tuan-tuan tolong dah. Cuma nak suruh tambah lagi lah. Nah, aircon pun jangan tambah lagi sejuk kan. Tadi saya kena pakai blazer pula. Allahu Akbar. Nah, tolonglah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tengok. Dikatakan bahawa baginda sengaja berjalan sepanjang hujung kaki agar tidak kelihatan jejaknya, kerana itulah kaki baginda melecet. Apa pun yang dikatakan, namun mereka sampai. Sayyidina Abu Bakar ketika mereka berada dalam gua. Ni cerita dalam gua. Habis cerita dalam gua ni cukup ana. Makan kenduri pula macam ni. Saya anak temu juga di Batak Mahmud. Suruh isteri ustazah pi hantar. Tapi dia bawa pak mentua dengan mak mentua. Pak mentua doa-doa. Ramai nak masuk Batak Mahmud. Dulu orang tak mau masuk ke sekolah agama. Beratus jam kereta. Tolong doa lah tuan-tuan. Setelah mereka sampai gua itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk dalam, melainkan aku masuk dulu. Tu dia yang kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia tak torah duduk, tuan-tuan tahu tak? Masa duduk jalan tu, saat dia duduk depan, saat duduk di belakang, saat duduk depan. Rasulullah kata jadi gini, hang tak torah ni. Sayyidina Abu Bakar kata takut. Kalau saya mati tak apa. Tapi kalau Rasulullah mati, geng Gurun Jaya lah ni, dia pak tau. Nah, tak kaduk ke lautan. Tuan-tuan. No? Kalau saya mati, Islam tak ada apa. Tapi kalau Rasulullah tu yang dia duduk depan, dia berasa lagu orang nak belakang. Macam kita lah dulu, penakut-penakut. Tidak duduk tengah dah, takut hantu mai kat atas pula. Tu kalau duduk bawah, takut mai kat bawah pula. Kalau kau himpit, nak mati pula. Tak dapat. Jadi takut. Maka kedukkan Sayyidina Abu Bakar jadi begitu. No? Takut Rasulullah meninggal. Takut hilangnya agama. Tengok dia biar saya masuk dulu. Kalau ada apa-apa bahaya, maka biar aku kena, asalkan jangan kamu. Abu Bakar pun masuk dengan menguis-nguis kakinya. Didapati di sebelahnya ada sebuah lubang. Lalu dikoyak kainnya, ada tutup lubang itu. Koyak kain, tutup lubang. Masuk cek dulu. Ini kata perancangan. Ni kita nama kata hotel masuk dom. Nak tampak. Mengaji sirah ni kita nak ikut. Bukan. Dengar saja. Cek dulu. Walaupun bilik hotel. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masuk bilik yang tak ada orang. Bagi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau bilik itu masuk-masuk dengar bunyi cengkerik dah. Dengar bunyi cicak dah. Ada sesuatu. Ini petua. Pecaman orang tua-tua. Kalau rumah kita masuk, tiba-tiba ada bunyi cengkerik, ada bunyi benda, ada benda duduk dalam. Apa dia? Cengkerik ada benda. Jaga. Cara dia nak buat macam mana? Nanti kita bagi kuliah khusus untuk nak halau hantu. Bagi tahu siap-siap lah. Kalau rumah kita ada benda pelik-pelik, masuk dalam bilik itu azan. Jangan azan deras sangat. Dia berkata masjid mana baru buka pula. Azan. Yang paling baik waktu maghrib, buka pintu belakang, azan pelan-pelan lah. 3 kali. InsyaAllah dia lari. Kalau dia tak lari juga, kita lari. Ambil petang. Abu Bakar pun masuk dengan menguis kaki. Didapati di sebelahnya ada sebuah lubang. Lalu dikoyakkan kain dan ditutup. Kemudian didapati ada 2 lagi lubang. Lalu ditekakkan 2 kakinya lubang itu. Dia gua tu dia sempit je. Jadi satu lubang tutup, 2 dia tekakkan kaki. Kemudian dipanggil Rasulullah masuk. Kemudian meletakkan kepala. Letih dah, tak larat dah. Masuk letak terus ke pangkuan Sayyidina Abu Bakar, lalu tertidur. Letih. Nabi kita letih dah. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari lubang tersebut. Namun ditahan kesakitannya tanpa bergerak, kerana tidak mahu Rasulullah terjaga hingga menitih air mata mengalir dan menitih di wajah Rasulullah. Kita bini mai tidur atas kita, gatal pung terpelantin kepala bini tu. Sangkut di peti air. Ya hang punya aku gatal hang galak nak mai tidur. Sayyidina Abu Bakar tahan sampai menitih air mata.
mengalir meniti di wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, apa kena dengan kamu hai Abu Bakar? Jawabnya, aku disengat Rasulullah. Lalu Rasulullah meludah tempat sengatan itu, lantas hilanglah kesakitan yang dirasainya. Allahu Akbar. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua selama 3 malam, iaitu malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Ini kata sirah. Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad duduk dalam gua. Abdullah bin Abu Bakar bermalam berdekatan kedudukan mereka. Siapa Abdullah Bakar? Anak. Itu perancangan. Jadi anak Sayyidina Abu Bakar nama Abdullah ni ikut. Kata Aisyah, Abdullah adalah seorang anak muda yang mahir dan pintar. Tak kala waktu sahur dia segera balik ke sisi mereka berdua, lalu berpagi-pagi bersama orang Quraisy, seolah-olah malam tadi dia tidur di Mekah. Budak ni cerdik. Dia ikut mana Rasulullah pergi. Okey, Rasulullah duduk situ. Tapi sama-sama dengan subuh dia balik. Jadi orang Quraisy tak jangka dia duduk di mana. Di Mekah dia mengintip sebarang perbualan berkaitan perancangan terhadap Rasulullah, lalu dia ingat betul-betul, kemudian berita itu disampaikan kepada Rasulullah. Dan setelah hari gelap, masa tu tak ada handphone nak rakam, tak ada apa nak ambil WhatsApp apa, dengar betul-betul apa dia berkata, pergi beritahu perancangan Quraisy. Nah, kemudian berita itu disampaikan kepada mereka berdua. Amir bin Fuhairah, hamba Sayyidina Abu Bakar, mengembala kambing di kawasan tersebut. Tak kala beliau berlalu waktu Isyak, Amir bin Fuhairah menghalau kambing ternak ke arah mereka bersembunyi, lalu dia membekalkan susu. Amir bin Fuhairah ni dia kerja dia dua. Nombor satu, dia halau kambing pergi tandu supaya susu perahan kambing itu boleh dimakan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, tuan-tuan, dia menghilangkan jejak tapak kaki Rasulullah. Yang ni, tuan-tuan, yang ni telah digunakan oleh tentera satu dunia. Tentera kalau dia masuk lautan, kemudian orang jahat boleh ikut jejak kan. Dia buat macam mana? Dia akan bariskan anggota dia akan latam jejak itu supaya hilang. Yang ni depa ikut apa yang pernah dibuat oleh Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing yang miskin, tapi dia membantu hijrah Rasulullah dan telah dinukilkan dalam kitab sirah. Dia menghilangkan jejak. Apabila hari telah jauh malam, maka dibawa kambing pulang. Begitulah yang dilakukan setiap malam dalam tempoh 3 malam. Amir bin Fuhairah akan bawa kambingnya mengikut jejak yang dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar. Maknanya jejak Abdullah bin Abu Bakar pun dia padam juga. Jejak Rasulullah tak apa dia berginjat, tak ada jejak. Abdullah bin Bakar kan jadi dia pun padamkan jejak Abdullah bin Bakar, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar yang duk hantar makanan, duk hantar berita dan makanan, dia padamkan. Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam perjuangan ini semua orang ada part, ada bahagian. Dan kita jangan kata aku naik pokok pasang bendera teruk jatuh duk mengeliat yang hang duk makan kuih kering duk dalam ni. Dia bahagian tanpa poster dalam bilik gerakan. Kita naik atas pokok, semua orang dah tengok. Amir bin Fuhairah cara dia, kita jangan duk kata apa. Sebab tu kita tempat-tempat kenuri, orang tua bukan orang tua, orang lama kan, mai lah Pak Ngah duk sembang kami, tak apa dah, bagi ramai. Dia tak larat dah nak angkat besi pun kan, tak larat dah, ludah pun meleleh kot ni, tak boleh biar. Dia kata nak tahu kuat tak kuat, try ludah tengok tu. Okey ni. Faham tak faham sudah. Sementara itu orang Quraisy semakin menggila setelah ternyata Rasulullah terlepas dari tangan mereka pada pagi di malam penghubungan tersebut. Kegilaan mereka yang pertama ialah memukul Sayyidina Ali. Rupanya Sayyidina Ali dipukul. Ada yang riwayat yang mengatakan bahawa tak dipukul sebab kena adik-beradik dia. Tak. Kegilaan mereka yang pertama ialah memukul Sayyidina Ali dan diheret ke Kaabah. Lalu ditahan di situ berapa lama supaya dapat mengetahui berita tentang Rasulullah. Ini kitab sirah. Kita pun tak tahulah inikah yang paling tepat ataupun tidak, tapi inilah kajian yang dibuat oleh Syekh Mubarakfuri yang memenangi pertandingan penulisan sirah sedunia. Jadi dia kata Sayyidina Ali dipukul. Jadi zaman lah kita tak boleh nak pederai, sebab semua ni benda dah berlalu. Tapi yang kita tahu yang ni. Sebab itulah ni tuan-tuan, kita terseduk gaduh. Kami sama-sama ustaz ni pun kadang-kadang entah kata yang tu, enak kata yang ni. Pening.
Tak usah duk entah, tak usah duk anak, tak usah duk unta. Bawa kitab mai buka. Tak usah duk bertengkar macam jarum ya tumbuk. Bawa kitab. Kalau kitab ni kita tak reti nak, kita pergi jumpa tok guru. Kemudian terima. Habis cerita. Tu. Kalau tidak tuan-tuan, hak duk raya rendah dalam kampung kita kes tu. Kan? Ustaz-ustaz pun dia raya rendah sama ustaz. Tapi sandarannya mana? Ni dia. Setelah tidak berjaya mendapat sebarang maklumat daripada Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajah, mereka terus pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan mengetuk pintu. Pergi rumah Abu Bakar pula. Lalu keluar Asma bin Abi Bakar. Mereka bertanya, mana bapakmu? Jawab Asma, demi Allah saya tidak tahu mana bapakku pergi. Abu Jahal mengangkat tangan, lantas ditempeleng pipi Asma sehingga menyebabkan terjatuh anting-anting. Tampak? No? Dalam satu mesyuarat tergempar yang tergesa-gesa, pihak Quraisy telah mengambil keputusan untuk menggunakan apa cara asalkan dua lelaki tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Bakar radhiyallahu dapat ditangkap. Lalu semua jalan keluar dari Mekah dikawal pengawal lengkap bersenjata. Keputusan ini dibuat untuk memberikan hadiah yang lumayan bernilai 100 ekor unta kepada siapa yang dapat membawa kedua mereka kepada pihak Quraisy. Jadi hari ini saya nak main promosi kitab sirah ya. No, kita tak boleh habis. Tapi nak abang, inilah cara pengajian kitab sirah. Dia detail. No? Dengan tawaran tersebut, ramailah pahlawan berkuda, pejalan kaki, para pencari berusaha menjejak mereka berdua. Kumpulan ini bertebaran segenap ceruk bukit. Para pemburu tersebut ada yang telah sampai ke pintu gua. Ni cerita. Nabi. Tempat persembunyian Nabi SAW, akan tetapi Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan. Imam Bukhari dalam kitabnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata, aku bersama Nabi dalam gua. Apabila aku mengangkat kepala, tampaklah oleh kaki-kaki kaum Quraisy. Nampak dah tu. Depa sampai kat gua tu. Ada ni orang yang tahu. Sampai. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, kalaulah sebahagian mereka menundukkan pandangan saya, dia akan melihat kita. Jawab Nabi SAW, tak apa Abu Bakar, diamlah hai Abu Bakar. Sungguh pun kita berdua, tetapi Allah yang ketiga. Ini rajin saya duk abang kat orang. Malam saya sebut, Bakar, jangan lupa, sungguh pun kita berdua, tapi Allah yang habis. Selesai masalah. Kita pun dalam hidup kita, bila kita tak ada ayat ni, tu jadi oplah tak tahu halak. Termasuk saya, oplah tak tahu halak bila kita tak tahu bahawa Allah ada sama dengan kita. Itu yang saya sebut kalimah la ilaha illallah. Semua orang boleh sebut. Cina gurun boleh sebut. Cina pun reti kata Alhamdulillah. Cina pun reti kata Masya Allah. Cina pun reti kata Insya Allah. Tapi hak kalimah tu mereka tak ada. Apa hak kalimah la ilaha illallah? Nak kaitkan dengan cerita Allah yang ketiga. Hak kalimah la ilaha illallah, kita bukan hanya yakin Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi menunaikan hak apa? Melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Itu hak. Jadi kita pun kalau kita yakin Allah ada dengan kita, selesai masalah. Sebagaimana dalam lafaz lain menyebut, bukan seperti sangkamu wahai Abu Bakar, bahawa hanya ada kita berdua sahaja, tetapi Allah yang ketiga. Kita pun yakin Allah yang ketiga. Kalau kita ada yang tu, selesai masalah. Ni Tok Imam kita bagi kitab Hikmah Surah Fatihah. Semalam pun saya sebut dalam kitab ini ada. Di mana surah Fatihah itu ialah satu surah di mana bila kita baca, Allah jawab permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah kata, hamba-Ku puji aku. Ar-Rahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Allah kata, hamba-Ku puji aku. Tu, kalau kita faham Allah yang ketiga, tapi kita semayang, kita duk Allahu Akbar 5-0 Kedah kena mampu.
tuan. Jadi ganggu. Sedangkan kita semayang, kita menghadap Allah, Allah yang ketiga bersama dengan, yang kedua bersama dengan kita, Allah jawab permintaan kita. Sampailah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, kaulah yang kami minta pertolongan. Allah kata, hamba-Ku minta, aku perkenankan. Kalau kita faham yang tu, khusyuklah sembahyang kita. Kita yakinlah dengan Allah. Nah, baik. Jadi sampai di situ usaha pencarian mula berkurangan, operasi pemeriksaan berterusan dihentikan, sehinggalah Rasulullah mengupah seorang yang bernama Uraqid Al-Lais, seorang penunjuk jalan yang mahir tetapi masih menganut agama Quraisy. Yang inilah dipanggil tahalus siasi. Apa dia tahalus siasi? Kita boleh berbaik dengan orang bukan Islam asalkan dia pun tak ganggu Islam, kita pun tak ganggu agama dia. Ni sirah. Rasulullah minta tolong siapa? Abdullah bin Uraqid. Siapa dia? Dia ni masih kafir, untuk menunjuk jalan. Jadi sebab itu dalam sistem dipanggil tahalus siasi, di mana kita boleh, asalkan dia dengan agama dia, kita dan agama kita, dan dia pula bantu kita. Nah, macam Abdullah bin Uraqid. Tetapi seorang yang dapat dipercayai dan tidak membocorkan rahsia, boleh. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dia boleh dipercayai, dia tak bocor rahsia. Rasulullah dan Abu Bakar telah menyerahkan dua kenderaan mereka dan membuat janji dengannya agar mengambil mereka di Gua Sur selama 3 malam dengan membawa 2 kenderaan tersebut. Rupanya janji awal dah. Mereka nak duduk di Gua Sur 3 hari 3 malam nak tengok keadaan ni, perancangan. Maknanya Rasulullah tak terus pi. Kalau Rasulullah terus pi, pok ni terus ligan, jumpa. Macam kita duduk tengok cerita Hindustan lah kau cerita paria kan, ligan dengan bekot kepala cakap. Kalau masa tu hero lari kau ni ligan, kalau sadung pergi banyak pokok jatuh, jadi hero sudah sembunyi masuk dalam tuan drum. Jadi hak ligan dengan bekot tu, ya ada anak ya dah balik lena. Rasulullah hajar nak cakap kat kita. Nah, kalau orang ligan dengan terus lagi lari tak larat, berhenti dulu, boleh 3 hari, keadaan dah tenang, baru jalan. Masa tu lah Abdullah bin Uraqid datang, janji dah bawa 2 kenderaan mai. Masa tu lah Rasulullah lepas 3 hari ambil kenderaan, terus jalan. Jadi cukuplah setakat tu tuan-tuan. 1 jam 2 minit dah. Ada timer bang. Nah, jadi bukanlah kita nak cerita sirah keseluruhan, tapi nak cerita inilah perjalanan. Kalau kita mengaji kitab sirah, seronok tuan-tuan. Kitab ni boleh tuan-tuan belilah. Ni tuan-tuan baca tengok. Hami nak baca lah. Hami nak beli saja tak baca pun boleh juga. Minat beli tak baca, tak apa, asalkan duit kita infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok agak-agak kalau di rumah dah banyak sangat, mai tak di surah, boleh kawan baca. Bagaimana saya bagi saranan supaya balik sekejap lagi, itu abang dah balik sekejap lagi pergi cari ni tasbih ni. Orang balik Mekah hak 3 tahun lepas pun bagi minyak wangi, serban, duk taruh buat pesaka kan. Anak cucu tak tengok lah pesaka ni, dia nak tengok gelang ya, hak ni tak tengok. Balik mai pula surau, mai tak tu orang boleh guna, dapat pahala. Minyak-minyak wangi pun tak, semua benar lah. Kitab-kitab pun agak-agak lama tak pakai, metak di surau. Barangkali ada surah-surah Yasin pun banyak di rumah, metak boleh orang manfaatkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pun tuan-tuan, hari ini satu bulan Muharram 1436. Jadi kita kalau boleh niat kita dengan tahun baru ini, nombor satu sekali Allah bagi peluang kita untuk meneruskan agenda kita. Apa dia? Tujuan kita dilahirkan untuk ibadat kepada Allah. Hak ni tujuan nombor 1. Tersudut tanyalah, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Dua-dua pun salah. Makan untuk hidup boleh gagah, hidup untuk makan macam kedarah teruk sangat. Makan untuk hidup boleh gagah dengar lagi,
Ni nak makan nasi malam ni beda nak tarik selimut. Kan bahasa orang dulu-dulu kan. Dua-dua pun tak betul. Makan untuk beribadat kepada Allah. Hak tu yang paling betul. Maka Allah bagi peluang kita hari ini berada 1 Muharram 1436 Hijrah. Allah bagi peluang kita untuk kita terus beribadat. Peluang yang kedua untuk kita bertaubat kepada Allah. Allah bagi peluang. Kalau kita tak ambil peluang ni, rugi kita. Nah, rugi. Jadi tahun hijrah yang baru ni, dua benda ni jaga. Kekalkan ibadat kita yang kita ada, kemudian pelendik balik. Nah, pelendik balik, perbetul balik. Balik cari kitab-kitab semayang tu, cek balik. Kadang-kadang kita duk rasa semayang kita betul lah, tapi bacaan-bacaan cek balik. Pergi carilah mana-mana ustaz yang sporting dengan kita, sporting sport rem ke apa ke. Ustaz, ana nak baca ni, ustaz dengar ustaz. Ana bimbang, ana duk semayang lama dah, takut tak betul. Tak mana tak betul? Sami Allah tak betul lah tu. Bukan Sami Belu. Hak dapat doktor kehormat mana bagi dia tahu. Tu pun baru cek perkataan Sami. Kadang-kadang Rabbana atina, bukan tu kan. Kadang-kadang benda asas cek balik. Yang kedua, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. No? Dan peluang untuk Allah beri kepada kita ini untuk kita perkemahkan ibadat kita, cara dia perbanyakkan zikir. Siapa perbanyakkan zikir, Allah akan bagi ringan tulang dia untuk dia buat ibadat benda lain. Kalau zikir subhanallah lepas sembahyang 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 30 Allahu akbar pun tak boleh, saya rasa jangan duk cadang nak bangun sembahyang malam. Benda yang paling mudah tu pandangan saya. Benda yang paling mudah subhanallah. Hak tu pun kita tak boleh nak basahkan lidah kita. Jadi susah kita nak buat benda yang lebih hebat. Kita bermula dengan perbanyakkan zikir. Duk saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan cara tu dia akan memudahkan, meringankan tubuh kita untuk buat benda lain. Memberi satu sumber kepada kita untuk kita rajin tuduh orang dengan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbanyakkan ibadat kita. Kalau kita mampu puasa Isnin Khamis ambil. Kalau Isnin Khamis tak puasa, perbanyakkan sedekah. Nah, buatlah apa-apa. Semalam pun kita baca doa. Kita bukan hanya nak syurga, tetapi benda-benda yang mendekatkan kepada syurga. Nah, semua orang nak syurga. Lebih kurang semua orang nak kaya. Tapi apa benda yang buat menjadikan kita kaya? Semua orang tahu kan? Jadi kita semua nak syurga, tapi buatlah banyak perkara yang boleh mendekatkan kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia banyak. Kalau ada duit, infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Perbanyakkan doa. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan agenda kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekadar itu saja. Cuma malam tu pun saya dah sebut dah, mana-mana orang yang telah memberi amanah kepada saya untuk melaksanakan badal haji tahun 1435 Hijrah yang baru ni, telah sahabat-sahabat saya telah selesaikan dan sempurnakan. Mereka pun hantar dah mesej mai, hantar video, mereka dah selesai. Cuma saya tengah tunggu sijil dan beberapa hadiah yang mereka hantar. Jadi kalau dah sampai, saya serahkan kepada cikgu kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang telah memberi amanah kepada saya. Dan untuk tahun depan pun kalau ada, boleh, tapi jangan bagi awal sangat. Ada saya pergi hari Jumaat itu kan, di Tanjung Dawai, bawa dah duit 6,000 nak serah. Dia tahu, ustaz boleh buat upah haji. Saya kata, mereka baru habis dak ni tahun depan. Tahun depan ni bagi 6,000 lambat kak Ni saya tukar sport rem jenuh ni. Nah, dak ustaz mai pula ni nak bagi. Tak apa, nanti saya bawa borang dulu, tulis pengesahan benda tu nak disimpan setahun lagi, ikut jadi apa-apa kat saya. Bolehlah isteri saya tolong buat dan sebagainya. Jadi insya-Allah, insya-Allah moga-moga kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi peluang dan kekuatan kepada kita untuk terus beribadat kepada Allah. Dan kesempatan yang ada, perbanyakkan kita taubat kepada Allah Subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir
وارض الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد النبي ورسوله. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالعافية والسلام واخلقنا بالتقوى والاستقامة وأعصنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.